Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, setiap di antara kita ni tidak tahu apa yang akan berlaku pada kita walau 1 minit akan datang. Bukan 1 hari, bukan 1 bulan, 1 minit lagi pun kita tak tahu. Berapa banyak orang ingat dia tenang aja, tiba-tiba bah datang. Dari ada kereta, hilang kereta. Dari ada rumah, hanyut rumah. Dari ada anak, mati. You see? Mereka yang kena bah ni tak tahu sejam sebelumnya tu dia akan hilang kereta dia, dia akan hilang rumah dia. Dia tak tahu. Tahu? Tak tahu kan? Sekarang dia tahu ke tak datang lagi bah tu? Mungkin tak datang lagi, tapi tak tahu. Enggak. Begitu orang di mana-mana di seluruh dunia. Orang yang kena tsunami di Aceh 5 minit sebelum tsunami, dia tak tahu. Dia tengok orang berlari-lari mana pergi. Dia orang kata air datang dari laut. Satu orang tu dia kata, saya ambil motor saya laju lari, tinggalkan. Yang selamat tu lah. Yang lain semua sekali datang, ingat nak pergi pasar lepas ni, ingat nak pergi kebun lepas ni, ingat nak pergi macam-macam lah. Rupanya mati, nak pergi kubur. Sepian dia tahu. Kalau kita sentiasa merasai Allah melihat kita, kita akan selalu ingat dia. Bila kita ingat dia, kita akan taat perintah dia, dan kita tak akan buat apa yang dilarang oleh dia. Jadi itu sebab maknanya pertama kita kena ingat dia. Untuk ingat dia, kita merasai dia melihat kita. Bila kita keluar dari rumah, kita tak ingat Allah, kita tak baca doa Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata, tak baca. Bila kita mandu kereta, kita tak ingat Allah, kita baca doa mandu tu. Bila kita tidur, kita tak ingat Allah, nak kita tak baca doa. Jadi kalau kita tak ingat Allah, semua tak baca. Tidur pun tak baca doa. Macam mana kita nak tahu ni kita tak ingat Allah? Semayang kita tak khusyuk satu tu. Bila kita semayang tak khusyuk, mana kita memang tak ingat Allah dalam semayang. Takkan pula masa memandu ingat Allah, semayang pun tak ingat. Betul tak? Macam mana nak ingat Allah masa makan, nak makan? Kecuali ada satu orang makan Bismillah, dia baca kuat, dia ingat. Ya. Dia tak ingat. Sekali-sekala buat adalah, tapi tiap kali makan ingat tak ada.
Sebab masa makan tak ingat Allah, kan? Masa bersetubuh lagilah tak ingat Allah. Itu sangat susah tu. Jadi bila kita buat benda kita suka, memang kita susah nak ingat Allah. Kita boleh ingat dia bila buat benda kita tak suka. Kata nak buat gas, alamak memang tak suka lah. Kan? Nak bagi duit kepada orang miskin yang banyak, bukan jumlah yang sikit. Kita mula ingat jadi apa benda yang berat, yang kita rasa berat dan susah, kita ingat Allah. Yazid kata dia ingat Allah masa mandi. Itu je dia ingat. Mungkin dia biasa mandi junub kan, sebab suka sangat bersetubuh. Kan? Mandi dah biasa niat. Dah biasa lah mandi hadas besar. Jadi dia kata masa mandi dia ingat Allah. Tabiat dia lah. Bersetubuh ingat? Tak boleh, jarang, tak ada orang. Masa yang 3 perintah tu je. Masa perintah 3 tu lain lah. Tu sebab susah. Susah. Bila susah ingatlah. Jadi Allah SWT, sebab itu perintah nombor 1 ni bukan perintah senang. Katalah perintah nombor 1 bersetubuh, Allah bagi. Ingat ke? Mana boleh ingat, ya tak? Jadi Allah nak buat kita ingat mandi junub. Lepas bersetubuh mandi junub. Kecuali bersetubuh dengan pelacur lah. Orang tu memang tak mandi junubnya. Ingat tak? Orang bersetubuh dengan bini dia mungkin dia ingat mandi junub. Dengan pelacur sangat tak ingat. Atau dia 3 hari kemudian berbaca. Tanyalah dia. Tak ingat kan. Jadi tuan-tuan yang mulia, Allah tak bagi perintah makan nombor 1. Perintah tidur nombor 1. Ini memang tak ingat Allah. Dia mesti perintah berat. Perintah kita tak suka. Sebab itu perintah nombor 1 bukan mengucap aja. Ya. Perintah nombor 1 mengucap itu tak berapa susah. Lepas mengucap. Yang ini Sufyan tak suka. Bukan Sufyannya. Betul tak Sufyan? Kau tak suka yang tu kan? Lepas mengucap, buat kerja, mengajak manusia kepada Allah. Kerja di tempatan, di bandar, di negara, di seluruh dunia. Korban harta diri. Harta diri, perasaan, nyawa, ada kala dengan niat nak suka kau, dengan cara Nabi SAW. Itu memang berat, payah, susah. Tapi kita ingat Allah lah. Aku tak nak buat ni. Ya Allah suruh aku buat. Tapi kalau aku saja nak buat, tak. Jadi orang yang tak suka buat ni, dia kena faham. Dia mungkin tak suka, tapi baik untuk dia. Itu dia tak tahu. Manusia mana tahu apa baik pada dia? Dia tahu apa baik dia, makan, minum, bersetubuh. Itu yang dia ingat baik untuk dia. Makan banyak. Tapi Allah kata berhenti sebelum kenyang. Ada tak orang ingat ni? Dah lama ikut tabligh macam Rasidi. Dah lama dah. Sampai sekarang doa berhenti. Sampai sekarang berhenti sebelum kenyang tak boleh amal. Bismillah pun lupa. Berhenti sebelum kenyang tu sangat susah. Boleh kau amal? Boleh? Boleh kau amal? Tak boleh. Sebab dia benda lazat. Tak ingat Allah. Tak ada.
bila makan dulu makan sedap. Lepas tu nak berhenti pula. Berhenti alhamdulillah sebelum kenyang. Sebab itu tak boleh buat, iman lemah. Benda nak kuatkan iman ni tak boleh banyak makan. Perintah nombor 1 tak boleh banyak makannya. Banyak makan, banyak tidur kata Allah. Nombor 1, nombor 2 tidur. Itu agama apa tu? Itu agama apa? Banyak tidur nombor 1, banyak bersubuh tu agama siapa? Agama siapa tu? Siapa buat agama tu? Agama ajaran sesat lah. Kau tengok ajaran sesat, semua dia ajak yang ikut dia boleh bersetubuh dengan siapa saja dalam kumpulan tu. Macam tu. Syiah tengok boleh kahwin kontrak. Jadi burit ni alat untuk tangkap orang ikut ajaran sesat. Agama yang buat burit nombor 1 itu memang ajaran sesat. Itulah biasa kan. Pakcik mengajar Quran tu pun bersetubuh dengan murid dia. Budak tu kata pakcik tu punya ular telah keluar. Kan? Dia kata ular, pakcik tu punya ular, budak tu. Mak dia heran tengok. Sakit budak tu. Rupanya pakcik mengajar Quran tu rogol dia. Tengok burit. Tu ajaran sesat lah tu. Kan? Rashidi jadi guru mengajar Quran ataupun bomo lah kata. Bomo dia kata nak ubat ni kena saya masuk lubang kau dulu. Ada, ini bukan benda saya cakap je. Report polis perempuan tu. Ditangkap bomo tu. Betul tak? Bomo tu namanya Sufyan bin Malik. Kan? Bomo Sufyan bin Malik telah merogol pesakit, kan? Dia buat advertisement depan rumah dia. Bomo segala bomo. Biarlah. Orang yang tak tahu mana nak pergi lagi, dah lama sakit dah, pergilah dengan bomo segala bomo ni. Rupanya bukannya sembuh, burit dia dimasuk oleh bomo tu. Jadi benda ni lazat. Sebab itu dia tak boleh dibuat. Orang tak boleh buat benda ni dengan keadaan ingat Allah, tak ada. Takkan boleh ni. Jadi Allah tak bagi itu perintah yang pertama. Siapa yang buat agama, perintah pertama banyak masuk ke burit atau burit dimasuki konek. Itu agama ajaran sesat. Agama yang benar ni, yang dari Allah ni, perintah nombor 1 paling berat. Paling berat, iaitu mengucap tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu utusan Allah. Selepas mengucap, kena buat gash, kena buat jaulah. Maksudnya pergi jumpa orang. Allah beritahu, ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang beriman, bangun, Tuhan kamu besarkan. Ya ayyuhal mudassir kum, bangun, fa'anzir wa rabbaka fakabbir wasiyabaka fatahhir. Jadi perintah ni perintah yang berat. Perintah ni perintah berat yang diberi kepada Nabi SAW. Kemudian malam hari bangun, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Itu semua berat tu. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ada buat berapa kali? Sekamah. Ada buat? Qumil laila illa qalila. Ada? Tak buat. Betul tak? Jadi ini benda berat, tak nak buat.
maknanya tak nak jadi baik lah, tak nak diislahkan oleh Allah, tak nak. Allah Subhanahu Wa Taala nak yang islahkan kita ni, bukan kita, Allah islahkan. Maksudnya Allah betulkan kita ni. Kalau nak Allah betulkan kita, kena ikut perintah Allah. Nombor satu apa? Hari ni kenapa orang Islam tinggalkan kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran atau kerja dakwah ni? Sebab dia berat lah. Nombor dua, semayang. Kalau orang terus tenggelamkan perintah tu, macam tak ada, semayang aja. Itu berat juga, tapi tak berapa berat lah. Sebab semayang korban harta payah, korban masa lah. Harta tak ada. Orang pergi semayang ada korban harta. Kalau orang pergi ke masjid, mana ada kena bayar duit. Nah, jalan aja. Tapi buat kerja dakwah kena korban duit. Itu sebab saya tak nak korban duit. Jadi saya minta sponsor lah. Siapa nak sponsor saya? Saya nak keluar 4 bulan, kata Rashidi. Sponsor, kau dapat pahala dia, aku pun dapat. Banyak kali macam tu Allah tak suruh guna harta orang buat kerja dakwah ni. Harta sendiri tau. Handalah pergi 4 bulan, 3 kali, 2 kali dengan duit bapa. Bapa dia bagi duit, sponsor. Tengok Handalah apa jadi dia. Ada jadi wang tak? Tak ada jadi wang. Kan? Jadi orang tak ada. Jadi tak? Kenapa? Yalah. Korban duit dia tak ada. Bapa dia bagi tahu saya dia nak bagi duit kat dia. Dengan muzakir juga. Dia dah pergi Bangladesh semua. Pakistan dah. Pakistan dah. Semua duit sponsor tu. Duit apa? Sponsor. Duit hadiah. Hadiah apa? Hadiah yang mak bapak. Itu bukan duit hadiah. Dia apa ni, dia tak boleh macam tu. Dia kena korban duit yang kita dapat hasil kerja kita. Baru kita, aku kerja keras kan, nak dibelanjakan untuk Allah. Itu tak nak lah. Macam Hanzalah sekarang, dia dah kerja keras, so dia keluar 4 bulan sekarang. Satu orang masa tak beristeri, tak ada apa nak tinggal. Isteri tak ada, anak tak ada, keluar 4 bulan. Macam Rashidi lah. Dia masa keluar 4 bulan tu tak ada isteri semua. Dia belagak lah. Saya 3 kali 4 bulan tak ada korban. Isteri tak ada tinggal. Isteri pun tak ada. Kau ada isteri masa keluar 4 bulan tu? 2 kali keluar. Ya, sebelum tu. Sebelum tu tak ada. Jadi orang yang keluar bila dia dah beristeri lain, dia keluar sebelum ada isteri. Macam Azdi, dia kahwin, bukan baru kahwin, dia keluar 4 pelawai. Dia kata saya punya 4 pelawai tu cukup punya berat, asyik ingat bini je, nak balik je. Dia kan kuat seks bapak dia. Sama juga dengan Hanzalah, kuat seks. Jadi tak boleh tahan dia kata. Jadi begitulah orang kena tinggalkan kerja. Lebih-lebih lagi bila tak ada gaji. Ya, kerja sendiri. Berniaga, bertani. Datang panggilan jihad misal. Fikir 10 kali. Sahabat yang tak keluar di Tabuk tu bukan dia tak pernah keluar, dia selalu keluar hampir semua time. Tapi waktu Tabuk tu, dia kata itulah masa kami dapat bertani. Selalu sibuk berperang. Tapi waktu dah nak ranun pula, Allah duga dia orang, kurma tu ranun pula. Nak masa
nak dipungut buah dia. Masa dipanen, nak panen. Fikir banyak kali. Tapi aku ni ada kuda yang kuat dia. Nanti aku pergi. Nanti aku akan selesaikan dulu pungut buah ni. Lepas tu aku akan pecut aku punya BMW. Umpamanya lah. Kuda aku catch up. Dalam perasaan tu lah dia. Tak sempat dia nak catch up, Nabi dah balik. Tak jadi. Apa aku nak bagi jawapan ni? Aku berjanji aku nak cakap benar. Aku takkan tipu. Walaupun keluarga-keluarga aku semua cakap kau pandai cakap. Tipu je Nabi tu. Kata kau ni lah masalah. Tak ada. Nabi tengok dia, bukankah kau ada cukup? Benar ya Rasulullah. Dia tak nak tipu Nabi. Memang semua cukup. Dia ada keperluan semua. Nabi, apa Nabi buat? Allah suruh tu 40 hari. Tak ada siapa, aku tak akan cakapkan kau. Bagi salam kat kau pun tak. Kau bagi salam aku pun tak jawab. Bukan aku je, semua warga Madinah yang beriman. Pulaukan dia tau. Kan pulaukan dia. Puluh hari. Lepas tu bila dah sampai, Allah dah terima taubat, tambah 10 hari lagi. Kali ni berpisah dengan isteri. Tak boleh seks. Jadi 50 hari semua. Tinggal semayang ada denda macam tu. Tinggal semayang. Tinggal puasa ada. Tinggal tahajud ada. Semua tak ada. Tapi tinggal keluar jalan Allah, tengok. Dia sangat berat. 50 hari 40 hari dipulaukan, karantin. Sebab apa? Maknanya cinta dunia tu dah datang kat dia. Itulah penyakit dia yang buruk tu. Cinta dunia dan tak mau keluar jalan Allah. Orang yang dihinggapi dengan penyakit cinta dunia ni dan tak mau keluar jalan Allah ni adalah penyakit yang sangat bahaya. Dia akan menghancurkan orang tu dan umat ini. Umat Islam ni akan hancur bila ini tak ada. Umat Islam akan ada orang yang cinta dunia, takut mati dan takut buat usaha dakwah. Takut berjuang. Takut betul mati. Kenapa takut mati? Takut dunia lepas. Harta yang disimpan dah tak boleh pakai dah. Mati. Jadi inilah penyakit yang telah menjangkiti Sufyan. Penyakit yang telah menjangkiti Sufyan. Ubatnya bukan makin tak keluar. Ubatnya kena keluar lah. Tinggalkan kerja kan. Sekarang ni keluar 4 bulan sekarang kan. Tinggal bini ya, barulah cinta dunia tu hilang. Kalau tak nak, tak adalah hilang. Bila satu orang dia semayang, cinta dunia ada dalam, dia tak ingat Allah punya. Makan lagi tak ingat Allah lah. Jadi bila dia tak buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran ni dengan korban harta diri dia, dengan cara Nabi, dengan niat nak buka surga, cinta dunia tak hilang. Cinta dunia tak keluar daripada hati dia. Kalau dia tak bayar zakat, cinta dunia tu tak masuk aja mungkin. Tapi cinta dunia dalam tak boleh keluar. Dia tak cukup. Kena banyak sedekah lagi. Dan buat kerja, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Sebab itu dalam
ayat Quran surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, tidak kuturunkan Quran melainkan untuk petunjuk orang takwa. Orang Allah beritahu orang takwa itu orang beriman kepada ghaib, yang mendirikan salat, yang membelanjakan harta di jalan Allah. Membelanja harta jalan Allah termasuk membelanjakan harta untuk berjuang jalan Allah, dan sedekah dan zakat. Sebab itu benda ni dikaitkan dengan takwa. Kenapa? Takwa hanya bila Allah ada dalam hati, ke tahap yang tinggi, dan dunia tak ada. Dunia ada, mana nak takwa macam si Bahlul ni, kan? Tak ada takwa lah dia. Yang adanya cinta dunia. Bila kita cinta dunia, semayang kita, saya tak nak keluar, saya tak nak buat kerja dakwah, saya semayang je. Kau ingat semayang dia tu Allah terima ke? Kenapa? Semayang pun tak ingat Allah. Ingat apa dia? Dunia. Ingat apa dia? Dunia. Ingat apa dia? Dunia. Bila aku tanya dia khusyuk semayang, dia jawab apa? Jawab apa? Tak ada. Khusyuk semayang Sufian, jawab apa? Anzalah, saya tanya khusyuk semayang berapa tahun dah saya tanya? Setahun agak. Setiap kali kau jawab apa? Tak. Kenapa kita tak ingat Allah dalam semayang? Khusyuk tu maknanya ingat Allah tau. The simple thing. Ingat Allah maknanya berdiri seumpama menghadap Allah, ada ihsan, atau Allah melihat, dan yakin dengan janji Allah. Ihtisab dan ihsan ada. Itu namanya khusyuk. Kalau kita merasai menghadap Allah, takkan tak ingat Allah pula kan? Untuk kita merasai menghadap Allah, mesti ada ingat Allah tau. Dalam semayang, ingat Allah pun tidak, ikhlas pun tidak, khusyuk pun tidak, ikhlas pun tidak. Ikhlas tu buat untuk suka ke Allah. Allah pun tak ingat, mana nak buat untuk suka ke Allah. Jadi apa berlaku? Semayang tu bila dia tak buat kerja, yang nombor satu ni, selepas mengucap, buat kerja, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, yang korban harta diri ni dengan perasaan dia ni, dengan cara Nabi, dengan niat bangsa, dengan buat Allah suka, tak buat. Walaupun dia semayang, saya semayang, saya tak mampu buat yang ni. Tak mampu, apa yang ada kat dalam hati tu tak keluar. Apa yang dalam hati nak dikeluar? Cinta dunia, cinta anak, cinta kerja, cinta duit, cinta diri. Jadi bila itu ada dalam, bila semayang, itulah yang ingat. Bukan Allah ada ingat. Apa yang ingat? Apa yang dalam hati. Apa yang diingat? Apa yang di dalam hati. Lepas tu bila bayar zakat, bila bayar duit mencharity, apa yang ingat? Bila dia bayar bagi sedekah, dia ingat apa? Dia tak ada Allah dalam, dia ada dunia. Nak dapat dunia lagi. Tak, nak dapat nama. Dipanggil orang suka berderma. Bila dia pergi haji, dunia ada dalam. Cinta dunia, cinta duit, cinta nama, cinta apa. Dia nak dapat nama. Amalan dia bagus ke? Semayang nak dilihat orang, kan? Tak ingat Allah. Pakai janggut, nak apa? Nak dipanggil apa? Nak dipanggil apa? Orang dakwah. Kan? Pakai jubah macam Rashidi ni, nak dipanggil apa? Alim. Dia alim apa pun tidak. Jadi apa berlaku? Semua amal kita tak ada ikhlas. Di mana tempat kita ni kalau kita mati dalam keadaan ni?
Satu orang sepanjang hayat mengajar agama. Dia kata, aku mengajar untuk kau, ya Allah. Allah kata, tipu. Kau mengajar untuk dapat untuk dapat apa? Kenapa dia belajar mengajar untuk dapat nama? Sebab apa? Sebab apa? Sebab dalam hatinya cinta diri, cinta tu semua. Orang nak dapat nama ni, dia cinta diri dia. Cinta duit, cinta harta. Bila buat usaha dakwah pun dunia juga. Nak dapat jadi syura. Nak dapat jadi syura tu dapat apa tu? Jawatan lah. Orang semua hormat. Itu siapa? Bila dunia ni ada dalam, rosaklah manusia tu. Sebab itulah cinta dunia ni asas kepada segala keburukan. Anzalah dia tak ingat Allah dan sembahyang. Dia boleh ingat Allah ke bila dia mandu tu, mandu motor. Lalu kan, bila dia accident mati kat situ, ingat dia ingat Allah ke masa mati tu? Takkan keluar dari mulutnya Allah. Allah, duit aku tak, duit, Itu sebab bapa yang mulia, Allah bagi perintah pertama ialah perintah melalui mana kalimah ni boleh masuk, dunia boleh keluar. Kamu jangan suka cinta dunia ni. Yang kamu ingat baik untuk kamu. Duit baik untuk saya, bini baik untuk saya, kerja baik untuk saya baik untuk saya. Itu semua tak baik. Yang baiknya Allah ada. Allah bukannya nak apa-apa kat kita. Bukan Allah nak kita, dia mulia dengan kita buat kerja dakwah, dia akan tinggi, orang akan ingat dia. Bukan itu. Allah tak perlu kita buat kerja dakwah untuk dia tinggi, agama orang ramai. Tak ada. Dia Allah bagi untuk kita jadi betul. Tahu tak? Untuk kita jadi baik. Kita tak mau buat, kita jadi buruk. Macam Sufyan ni. Dia ni lama buat, tak nak buat. Dia ingat perintah Allah korban harta diri ni baik untuk Allah, bukan baik untuk dia. Allah tak perlu harta korban kamu tu. Allah kata, aku tak perlu kau mati untuk berjuang jalan aku. Tak perlu. Tak perlu kau dapat semua. Aku maha tak perlu dengan apa pun. Allahus Samad. Allah tak perlu apa. Bukannya kita berjuang mati-matian agama hidup tak ada. Allah tak perlu itu. Allah mahu cinta dunia, cinta diri, cinta harta keluar daripada hati kamu. Dan itu baik untuk kamu. Jadi Sufyan, kau jangan sekali-kali takut berkorban. Jangan takut berkorban untuk Allah. Jangan takut meninggalkan dunia. Dia takut, itu sebenarnya buruk untuk dia, bukan baik untuk dia. Dia tak takut, keluar korban, sekorban-korbannya apa pun, itu baik untuk dia. Pasti Allah yang memberi makan dan minum. Seluruh manusia ni akan balas. Apa yang kau belanja tu, kata Allah, aku akan bagi lebih lagi. Mana ada orang berkorban jalan Allah buat miskin? Mana ada. Tapi kita takut. Syaitan yang menakutkan kita. Kalau kau buat kerja dakwah ni ikut Dr. Naswar, miskin. Pasti. Tengok saja si Rashidi tu, miskin dia. Yazid tu, miskin. Tapi Dr. Naswar tu kaya tu. Macam mana pula jadi kaya? Itu yang tak tahu Allah punya jalan. Allah ni tak bagi kita kaya kalau dunia ada dalam. Kalau Allah suka kita lah. Kalau kita banyak dunia dalam tu, takkan bagi kaya, miskin tu. Bila dah tak ada nak jadi dunia, nak Allah, semua korban, barulah Allah bagi kaya. Sebab bila bagi kaya masa tu, dia tak masuk dalam dah. Bagi je korban, bagi je korban, bagi je korban. Mana ada nak masuk? Bila dia berhenti bagi, simpan, cinta dunia masuk. Jadi orang yang diberi Allah macam-macam macam saya ni, dia tak boleh simpan. Bagi.
menambahkan lagi kebaikan dia, menambah. Kamu yang mau cinta dunia ni, yang ada cinta dunia ni, banyak. Kamu tak usah bayangkanlah Allah akan bagi kamu kaya. Kalau Allah bagi kaya, maknanya Allah nak musnahkan kamu. Berpuas hatilah miskin sekarang. Tapi jangan, aku nak korban supaya jadi kaya. Bukan, untuk suka ke Allah. Allah tak perlu harta kita semua, korban ni semua Allah tak perlu. Allahus Samad, apa pun Allah tak perlu. Allah maha besar, maha tinggi. Tak perlu kita semayang, tak perlu kita korban, mata kita tak perlu kita mati. Semua tu tak perlu. Allah boleh buat semua orang beriman dan beramal. Boleh orang bawa hidayat. Dia tak perlu kita semua buat ni. Dia tak perlu semua ni. Kita yang perlu mentaati Allah. Allah maha suci. Dia tak perlu apa-apa dari kita. Jangan kita kata macam orang Yahudi lah. Dia orang dah marah ke Allah, kan? Bila Nabi dia suruh dia korban harta lah, apa semua, keluar jalan Allah, kan? Bagi harta pada orang fakir, miskin. So dia dah marah, dia kata Allah miskin, kami kaya. Orang Yahudi, dia dah marah kat Nabi dia kata Allah miskin, kami kata Allah di akhirat nanti aku akan panggil orang tu, bagi dia jawab, kami kaya, Allah miskin. See? Dah panas sangat dia tak nak keluar cinta dunia. Dah sebut Allah miskin, kami kaya. Allah tak perlu semua ni tuan. Semua buat kerja ni dan mengajak manusia kepada Allah ni, berjuang dari lorong ke lorong, jalan ke jalan, di setiap bandar, pekan, tempat kita di seluruh dunia ni, bukan benda buruk untuk kita, benda baik, supaya cinta dunia yang buruk tu keluar daripada hati kita. Bila masuk cinta Allah, baru kita boleh semayang dengan betul, dengan ingat Allah. Apa kita sebut, kita tahu. Kita betul-betul sebut. Semua kita ingat. Bila kita sujud, kita ingat. Bila kita duduk antara dua sujud, ingat. Dan kita ingat apa kita cakap. Macam saya sekarang, dengan izin Allah. Kamu ada? Tak ada. Saya imam khusyuk je, kamu semua tak khusyuk. Tapi Allah punya rahmat, kerana bersemayang belakang saya, terima juga semayang tu. Sesaja je. Macam supiannya. Mana ni semayang dia khusyuk, tapi semayang depan belakang saya, ini kalau dia lambat je subuh, saya tak benarkan dia. Semayang belakang saya subuh je. Masih tak mengajar dia lagi untuk cepat. Dia tak heran semayang diterima tak. Sebab dia masa semayang pun ingat Allah atau tidak. Kenapa dia tak ingat? Dalam hati penuh dunia, padat dan rapat. Jadi bila kita penuh dunia ni, apa pun tak jadi, last kita jadi masuk neraka. Macam tok guru tu mengajar, last masuk neraka. Yang syahid di jalan Allah tu pun masuk neraka. Yang belanja harta diri dia tu semua masuk neraka, sebab bukan nak Allah, nak nama, nak dunia, nak dipanggil ini, panggil itu. Ini semua sebab tak ikhlas. Tapi ustaz-ustaz bila mengajar, ini bab tak masuk. Semayang, kena semayang ini, semayang itu. Asyik bertengkar-tengkar, kunut ada tak, kunut tak ada tak. Benda tu yang penting, yang semayang tu diterima. Paling penting. Untuk diterima, kita kena semayang tu dengan ikhlas dan dengan khusyuk. Satu lagi dengan tawaduk. Itu tinggi sangat. Air mata keluar semayang, air mata keluar. Yang kamu lihat sendiri, dengan izin Allah, saya dapat tawaduk. Bukan dapat ikhlas. Saya semayang saya cara Nabi, ikhlas, khusyuk, tawaduk. 5, 4. Kamu ikhlas pun belum. Cara Nabi aja, berjemaah. Jadi bila kita semayang pun tak betul, lain semua jadi tak betul tuan. Sebab itu dikatakan bila semayang betul, lain saya baik. Bukan senang nak dapat semayang betul ni. Pertama sekali buat kerja berat.
kerja mengajak manusia kepada Allah dengan korban harta diri segalanya. Jangan kamu degil dan malas. Itu baik untuk kamu. Kalau kamu tak mau, kamu tak percaya, buat yang kamu sangka baik, tak nak keluar, tak nak korban harta, kamu sebenarnya menuju jalan kepada sengsara di dunia dan akhirat selamanya. Okey.